Assalamualaikum, nama saya Nur Umairah Rosna binti Anullah, nombor matrik 10 DIB 19F2028. Hari ini saya akan bentangkan tentang pengenalan niat. Niat adalah sesuatu amalan hati, iaitu amaliyah qalbiyah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan diri sendiri saja yang tahu soal niat atau motif seseorang itu dari segi perbuatan, beramal atau beribadah yang dilakukan. Secara bahasa Arab, iaitu niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan. Orang Arab menggunakan kata-kata niat dalam erti sengaja. Terkadang niat juga digunakan dalam pengertian sesuatu yang dimasukkan atau disengajakan. Secara istilah, tidak terdapat definisi khusus untuk niat. Oleh itu, banyak ulama yang memberi makna niat secara bahasa. Contohnya seperti Imam Nawawi yang mengatakan niat adalah bermaksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad bulat untuk mengerjakannya. Tanpa niat dan keikhlasan semata-mata kerana Allah SWT sukar untuk individu istiqamah dalam melakukan penghijrahan ke arah perkara kebaikan. Jika diperhatikan secara terperinci, setiap ibadat dalam Islam akan disertai dengan kewajipan memasang niat. Antaranya, ia terungkap dalam rukun solat. Selain pensyarat supaya ibadat puasa diterima Allah SWT, hatta turut dituntut ketika menunaikan zakat. Ia dapat dikaitkan dengan hikmah amalan memasang azan setiap kali tiba tahun baru, termasuk mengajak manusia supaya sentiasa berpegang kepada niat. Walaupun ia bukanlah ketetapan syarak, umat Islam dibenarkan berbuat demikian dengan harapan akan mencetus titik perubahan dalam diri sekaligus menjadi kayu ukur untuk lebih istiqamah. Dengan kata lain, niat itu seperti surat, salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Assalamualaikum, saya Nurul Syuhada. Hari ini saya akan bentangkan tentang fungsi niat. Fungsi niat yang pertama adalah niat dapat membezakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, ataupun kita dapat membezakan antara ibadah kebiasaannya dan ibadah yang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok balik, solat 2 rakaat ni ada banyak. Antara solat yang wajib kita lakukan dan ada juga solat sunat 2 rakaat. Okey, kita ambil contoh yang mudah. Solat sunat qabliyah subuh dan juga solat fardu subuh. Kedua-duanya mempunyai jumlah 2 rakaat. Cara solat juga sama, yang mana membezakan mereka adalah niat. Okey, niat ni dia memainkan peranan yang penting untuk membezakan jenis-jenis ibadah yang kita lakukan dalam seharian. Okey, satu amalan yang mana solat tersebut sah ataupun tidak sah adalah ditentukan melalui niat seseorang tu. Okey, sebagai contoh, ada seorang lelaki ni, dia masuk dalam bulan Ramadan dan dia lupa kata hari ni adalah bulan Ramadan, tapi hari tersebut dia berniat untuk melakukan puasa sunat Syaban, maka puasanya juga tidak sah kerana niatnya adalah untuk ibadah yang tidak kena pada waktunya. Inilah bab niat yang banyak dibahaskan oleh ulama-ulama dalam kitab mereka. Fungsi niat yang kedua adalah untuk membezakan tujuan seseorang itu dalam beribadah. Adakah seseorang itu beribadah kerana Allah atau ia beribadah kerana untuk mengharapkan pujian daripada manusia, ataupun membezakan antara ibadah dengan kebiasaannya. Okey, sebagai contoh, bila kita mandi wajib dengan mandi biasa, dari segi tata caranya sama-sama perlukan air untuk ratakan keseluruhan badan, sama-sama kena pakai sabun, sama-sama kena bersihkan diri. Oleh itu, apa yang membezakan mandi biasa dengan mandi wajib adalah niat yang membezakan. Jadi, amalan yang pada asalnya hanya biasa menjadi nilai apabila kita niat kerana ibadah dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, fungsi niat kedua ni sebenarnya adalah untuk membezakan tujuan seseorang dalam ibadah, macam saya cakap yang pertama tadi.
Okey, pembahas inilah yang sering kita kenal dengan istilah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi, adakah benar seseorang itu betul-betul ikhlas beribadah lillahi ta'ala atau hanya mengharapkan perhatian manusia? Dan kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amalan seorang hamba itu melainkan apa yang dilakukannya itu ikhlas mengharap keredaan daripadanya. Nama Siti Zulaikha binti Muhammad Ansari, nombor matrik 10DIB 19F2010. Hadis yang pertama daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar Nabi SAW bersabda, "Innama a'malu binniyat." Maksudnya sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Berdasarkan hadis tersebut, kita dimaklumkan bahawa niat merupakan perkara yang sangat penting kerana ia yang akan menentukan tujuan amalan seseorang itu. Hadis yang kedua daripada Sahil bin Sa'ad bahawa Nabi SAW bersabda, "Niyatul mu'min khairu min amalih." Maksudnya, niat seseorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Yang ketiga telah berkata Imam An-Nawawi, "An-niyatu azmul qalbi ala amali fardhi aw khairih." Maksudnya, niat adalah keazaman tekad di dalam hati seseorang itu di atas setiap perkara fardu yang dilakukan dan selain daripadanya yang wajib. Hadis yang keempat telah berkata Ibnu Abidin, "Qasdut ta'ati wa taqarrubu ila Allah Ta'ala fi ijadil fa'." Maksudnya, niat adalah tujuan melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan. Hadis yang kelima iaitu hadis tentang niat mencari ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man talaba ilmu liyujari bihi ulama aw liyumari bihi sufaha aw yasrafa bihi wujuhin nasi ilaihi adqalahu an-nar." Yang bermaksud barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelar ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ الْأَحَدَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Dan kesimpulannya adalah niat merupakan asas atau kayu ukur bagi sesuatu amalan yang dilakukan oleh setiap hamba. Dan niat itu perlulah diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, niat juga yang akan menentukan sesuatu amalan itu sama ada diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.